keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Dr. Wabah Al-Zahidi yang mengarang kitab Tafsir Munir. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, utamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan, di Rumbia, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'an lahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim, iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya tuan-tuan, saya mengajak pertama diri saya dan pada tuan-tuan semua, mak, ayah, abang, kakak yang dikasihi, untuk sama-sama kita memperbanyakkan doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan, diberikan kesihatan yang baik, kelapangan, kekuatan untuk kita sama-sama dapat membelingkan sehabis-habis tenaga, semaksimum tenaga untuk melaksanakan amalan-amalan soleh yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah sampai kepada matlamat dan tujuan di sebalik daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan ke atas kita daripada bulan Ramadan dan juga ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal 3 hari. Besar kemungkinan insya-Allah 3 hari. Sabtu, Ahad, Isnin. Insya-Allah Selasa puasa. Insya-Allah. Insya-Allah kita puasa pada hari Selasa. Jadi ada 3 hari lagi. Betulkan mindset kita. Mindset kita ni kita betulkan betul-betul. Yang kita nak menghadap nanti ni bukan hanya sekadar puasa. Yang kita nak menghadap ni bukan hanya sekadar tak boleh makan, tak boleh minum dan tak boleh melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Kalau kita letak dalam mindset kita ni 3 hari lagi kita nak masuk puasa, nak masuk Ramadan, kemudian kita nak puasa, dan bila puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh ngeteh, kita tak boleh, banyak benda perkara yang tak boleh. Jadi kita akan rasa beban. Itu yang jadi kerut muka. Nak masuk Ramadan muka kerut. Kita rasa alamak, dah tak boleh nak makan, dah tak boleh nak minum, tak boleh nak sarapan, tak boleh makan tengah hari. Padahal sebelum ni pun tuan-tuan, kita sarapan pukul 10, pukul 11 dan kadang-kadang tak sarapan pun. Makan tengah hari pun macam tu juga. Kadang-kadang pukul 3, kadang-kadang terus makan malam. Tak teringat pun nak makan tengah hari. Tapi bila nak masuk saja bulan Ramadan ni mula. Siapa yang cakap tu tuan-tuan? Mana datang perasaan tu? Pertamanya dia datang daripada nafsu. Nafsu ni tuan-tuan, sifat dia, kehendak dia itu bercanggah dengan kehendak Allah. Ini nafsu. Apa yang Allah SWT perintah, dia akan jadi satu percanggahan besar pada nafsu, pada keinginan nafsu tadi. Dan kerja syaitan pula tuan-tuan, dia menghasut. Alamak, dah masuk Ramadan, tak boleh makan. Padahal kita selama ni pun tak berapa nak makan dah pun. Tapi bila masuk je bulan Ramadan, nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, macam-macam perasaan bermain. Sehingga kan hilang rasa yang sepatut kita datangkan dalam diri kita kepada Allah SWT untuk menerima kehadiran Ramadan. Jadi dalam mindset kita ni, jangan kita hanya letak bahawa bila nak masuk je Ramadan, kena puasa, bila puasa tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat ni, tak boleh buat ni.
Ada satu perkara tuan-tuan yang perlu kita letak dalam kepala kita ni, tuan-tuan, letak dalam kepala kita ni, bahawa nak masuk bulan Ramadan ni tidak ada kesempatan lain yang boleh kita dapati kecuali dalam bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Ada benda besar yang Allah tak nak bagi. Ada perkara besar yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluas-luasnya, tuan-tuan. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis kursi, Allah SWT sebut setiap ibadah hamba itu ada kebaikan, pahala yang Allah Ta'ala beri. Tetapi kecuali ibadah puasa saja yang Allah SWT saja tahu betapa luasnya pahala dan kebaikan yang disediakan oleh Allah SWT kepada ibadah puasa. Jadi kita kena letak dalam mindset kita, Ramadan dan ibadah puasa yang kita nak lalui ni, tuan-tuan, ialah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT yang tidak ada pada tempat lain, tidak ada pada suasana keadaan yang lain, tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisiku adalah orang-orang yang bertakwa. Kita ni hidup, tuan-tuan, sehebat mana pun kedudukan kita, sehebat mana pun, tuan-tuan, harta yang kita ada, semulia mana sekalipun orang, tuan-tuan, terhadap kita, pandangan orang terhadap kita ataupun kemuliaan yang diberikan orang kepada kita, tuan-tuan, maka dia akan habis. Akan habis. Harta akan habis. Mati, tinggal. Mati saja, tuan-tuan, tinggal harta, tinggal kedudukan, tinggal penghormatan, tinggal segala-galanya. Tak ada apa dah. Tidak ada sebarang nilai. Yang besok kita nak bawa dekat akhirat ialah itu dari, tuan-tuan, penghormatan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya ulama sebut, tuan-tuan, orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa mengingati mati dan kehidupan selepas daripada kematian. Ini orang bijaksana. Orang yang cerdik ni, tuan-tuan, dia senantiasa menghabiskan kehidupan sehariannya itu mengingati kematian. Apa maksud mengingati kematian? Iaitu dia senantiasa memikirkan apa persiapan diri dia untuk menghadapi kematian. Yang kedua pula, tuan-tuan, ulama sebut orang bijaksana ni, dia akan senantiasa memikirkan apa yang akan jadi pada diri dia selepas daripada kematian. Kita hidup dunia tak lama. Sekarang ni pun, tuan-tuan, dah penghujung. Dah sakit lutut, sakit pinggang, gigi pun dah semakin kurang, mata makin kelabu, ingatan semakin banyak lupa. Ini semua tanda-tanda kematian. Tak ada orang tak mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti mati. Yang kekal ni adalah kehidupan selepas daripada kematian. Ini yang kekal. Yang perlu kita fikirkan, apa persiapan kita, apa bekalan yang kita nak bawa, apa yang kita harapkan pada Allah SWT bagi kehidupan kita selepas daripada kematian ni, tuan-tuan. Jadi salah satunya itulah, tuan-tuan, satu perkara yang tidak akan berubah daripada kita hidup sampailah selepas daripada kematian kita, iaitu sifat takwa tadi. Kedudukan takwa yang berada di samping Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalannya adalah salah satu daripada ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana yang telah difardukan kepada mereka-mereka yang terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu, kita nak cari redha Allah, kita nak cari kasih sayang Allah, kita nak cari keberkatan daripada Allah SWT, kegembiraan, kesukaan, segala-gala kebaikan daripada Allah SWT untuk memastikan kehidupan kita besok ke akhirat betul-betul terjamin kebaikannya, lancar. Jadi salah satunya adalah Ramadan, salah satu jalan. Sebab kelebihan besar yang Allah Ta'ala berikan dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan, tidak ada pada bulan-bulan yang lain.
Iaitu yang pertamanya Nabi kata apa? Nabi kata akan dibelenggu segala syaitan. Syaitan akan dibelenggu. Pada bulan lain syaitan tak ada belenggu. Kemudian tuan-tuan, nafsu kita pada bulan Ramadan ni Allah Ta'ala lemahkan. Dua perkara ataupun dua benda ni yang sangat memusuhi. Inilah musuh kita yang sebenar. Syaitan dengan nafsu ni tuan-tuan adalah musuh yang sebenar-benar dan semua musuh yang nyata. Bukannya jiran kita, bukan adik-beradik kita yang ambil harta kita, yang ambil tanah kita, bukan orang yang rampas harta benda kita. Tapi musuh yang sebenar-benar ni tuan-tuan adalah syaitan, iblis dan juga nafsu. Yang mana dua benda ni tuan-tuan masuk saja bulan Ramadan, maka mereka ni tuan-tuan, pertamanya syaitan akan dibelenggu, diikat oleh Allah SWT, dan nafsu ni akan lemah disebabkan puasa. Sehingga kan tuan-tuan, ada para ulama menyatakan, kalau katalah bulan Ramadan itu, selama mana bulan Ramadan yang dilaluinya tadi tuan-tuan, dia tidak melalui Ramadan tadi dalam keadaan ketakwaan, dalam keadaan kesungguhan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, maka bukan lagi syaitan jahat, bukan lagi nafsu itu jahat, tapi yang jahat memang diri dia jahat. Memang dia yang jahat. Selama ni kita nampak tuan-tuan syaitan jahat, selama ni kita nampak nafsu jahat. Tapi kalau bulan Ramadan pun tuan-tuan, orang muda kata apa, balak. Nak semayang susah, nak baca Quran susah, nak buat amalan soleh susah, nak bersedekah susah. Tak ada zuh, tak ada ruh, tak ada kelazatan dalam melaksanakan ibadah, ketaatan dan amalan soleh kepada Allah SWT, maka sudah barang pasti ketika itu bukan lagi syaitan jahat, bukan lagi nafsu jahat, yang jahat memang diri dia. Itu sebabnya kena ingat-ingat tuan-tuan, ni 3 hari ni letak mindset dalam kepala kita ni. Bukan sebab ibadah puasa, bukan sebab tak boleh makan, bukan sebab tak boleh minum, tapi kita, inilah kesempatan untuk kita cari betul-betul ketakwaan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Hubungan yang benar-benar baik. Satu. Yang kedua tuan-tuan, bulan Ramadan inilah adalah bulan madrasah. Bulan pentarbiahan, pendidikan diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Akhlak, adab, iktikad, akidah. Semua. Kenapa dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, di antara perkara yang dimakruhkan, penjagaan mata, pendengaran telinga, lisan. Tak boleh tengok benda-benda yang lara, tak boleh dengar benda-benda yang lara, tak boleh mengata-mengata benda-benda yang dilarang. Tangan pula tak boleh digunakan perkara-perkara yang larang. 2 kaki tak boleh berjalan pada tempat-tempat yang dilarang. Perut tuan-tuan, perut, sampaikan perkara syubhat pun tak boleh dimasukkan dalam perut. Hukumnya makruh. Perkara syubhat ni apa tuan-tuan? Perkara syubhat ni 2 tanda. Imam Ghazali sebut syubhat ni 2 tanda. Tanda yang pertama, iaitu seseorang tadi dia jumpa satu benda, dia tak tahu benda tu halal ataupun haram. Nabi kata apa? Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Halal tu jelas, haram tu jelas. Tetapi suatu benda yang tidak diketahui halal dia ataupun haram dia, nak katanya halal ke haram, halal ke haram, maka yang tidak diketahui halal ataupun haramnya itu dipanggil syubhat. Jadi tanda yang pertama, kita tak tahu. Kita jumpa botol air ni tuan-tuan dekat tepi jalan, botol air cantik, ada air, dekat haus, tapi kita nak tahu siapa punya, tak tahu. Jadi nak kata halal tak tahu, nak kata haram pun tak tahu, maka ketika itu tuan-tuan, ini dipanggil syubhat. Tanda yang kedua tuan-tuan, Imam Ghazali kata, bila ke mana ada pertemuan, ada pertemuan, terjadi pertemuan, Ustaz A datang kata, benda ni halal, dia bagi hujah halal. Besok pula datang seorang ustaz, dia kata benda ni haram,
Dia kata benda ni haram. Dia datangkan hujah haram. Maka ketika itu tuan-tuan, benda tadi dah jatuh hukum syubhat. Bila jatuh je hukum syubhat, maka lebih baik elak. Nabi kata apa? Hukum syubhat ni sama seperti orang yang mengembala kambing yang berada di lereng-lereng bukit. Bila-bila masa saja kambingnya akan jatuh ke dalam gaung bukit. Jatuh dalam gaung. Jadi Nabi kata apa? Lebih baik elak. Benda yang syubhat ini jauhkan. Bila-bila masa saja dia boleh jatuh kepada haram. Jadi di antara perkara makruh memasukkan benda-benda syubhat dalam perut ketika puasa. Maksudnya bila kita buka puasa ataupun kita sahur tuan-tuan, kita makan dalam bulan Ramadan ni, waktu dia boleh makan-makan, kita makan benda syubhat, hukumnya haram, makruh. Makruh hukumnya. Kena pastikan. Ini semua kenapa tuan-tuan? Inilah salah satu tanda bagaimana Allah SWT nak mendidik kita, mentarbiyah, membentuk kepribadian kita, baik fizikal maupun mental kita itu menjadi seorang yang betul-betul mempunyai adab seorang Muslim. Itu yang dipanggilkan Ramadan ini sebagai madrasah tarbiyah. Ini kena lihat. Jadi banyak perkara tuan-tuan, input yang boleh kita dapat sebaliknya daripada Ramadan. Bukan hanya sekadar kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi banyak perkara yang sehinggakan akhirnya tuan-tuan, perkara-perkara yang kita ikuti dan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan tadi boleh membawa kita kepada takwa yang Allah SWT sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang terakhir tuan-tuan perlu diingat, satu ingatan mak ayah. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah SAW turun daripada mimbar. Waktu Rasulullah SAW turun daripada mimbar, tiba-tiba sahabat dapati Rasulullah turun tu dalam keadaan turun satu anak tangga berhenti. Lepas tu Rasulullah hangguk. Kemudian Rasulullah turun satu anak tangga, Rasulullah berhenti, kemudian Rasulullah hangguk. Kemudian Rasulullah turun lagi satu anak tangga, Rasulullah berhenti, Rasulullah hangguk. Sampai saja ke bawah, para sahabat ni mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang telah berlaku kepada engkau wahai Rasulullah sehingga kau turun daripada mimbar dalam keadaan berhenti? Kau turun satu nak tangga, kau berhenti. Kau turun satu nak tangga, kau berhenti. Kau turun dalam satu nak tangga, kau berhenti, ya Rasulullah. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya ketika aku turun daripada mimbar tadi, Jibril alaihissalam datang kepadaku. Dan Jibril perintahkan kepadaku, wahai Muhammad, kau turun satu anak tangga, kau berhenti Muhammad, dan apa yang aku perkatakan kau anggap, kau katakan ya, benar. Kau turun lagi satu anak tangga, wahai Muhammad, kau berhenti, dan aku perkatakan sesuatu perkara, kau anggap dan kau katakan benar. Begitu juga anak tangga seterusnya. Lalu ketika itu Jibril alaihissalam pun berkata, wahai Muhammad, pertama, wahai Muhammad, jika salah seorang daripada umatmu, daripada kalangan umatmu itu mendengar namamu Muhammad. Macam saya ni tuan-tuan, sekarang saya tengah sebut Rasulullah SAW. Lalu dia mendapati dan mendengar seseorang menyebut namamu wahai Muhammad. Dalam keadaan dia mendengar tetapi dia tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, orang itu adalah orang celaka. Jawab ayah, jawab mak. Bila kita dengar saja orang sebut Nabi Muhammad ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita yang mendengar ni wajib kita jawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Jibril kata orang yang mendengar dia tak jawab sallallahu alaihi wasallam, orang ini adalah orang celaka. Nauzubillah min zalik. Jawab. Kemudian Rasulullah pun turun lagi satu anak tangga. Bila Rasulullah SAW turun saja anak tangga, Jibril berkata, wahai Muhammad, apabila seseorang itu dia ada dua ibu bapa,
Dia ada mak, dia ada ayah. Tetapi mak ayah dia tidak mendapat manfaat daripada keberadaan adanya anak tadi. Maka anak tadi anak celaka. Maknanya apa? Anak tadi dia ada mak ayah. Tetapi dia tak memberikan khidmat pada mak ayah dia. Tak memberikan manfaat kepada mak ayah dia. Anak tadi anak celaka. Na'udzubillah. Rasulullah turun lagi tuan-tuan. Turun lagi satu anak panggil. Lalu Jibril kata kepada Muhammad yang ketiga. Apabila seseorang itu mendapati Ramadan dan berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia tidak mendapat sebarang manfaat di sebalik daripada dia berpuasa tadi, baik sama ada pahala ataupun kebaikan di sebalik daripada dia melaksanakan puasa tadi, maka nerakalah sebaik-baiknya ke atas. Na'udzubillah. Ni Rasulullah pun mengaku. Siapa yang perintah? Jibril. Jibril atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya mak ayah nak masuk Ramadan, jangan kita pandang remeh terhadap sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya sekadar Allah Subhanahu Wa Taala ini dia nak melihat kita melaksanakan ataupun tidak ada. Tapi Allah Ta'ala nak apa yang kita dapat di sebalik daripada sesuatu perkara yang kita laksanakan di atas perkara yang Allah SWT syariatkan. Sebabnya disebut oleh para ulama, bila jika mana kita melakukan sesuatu perkara yang disyariatkan oleh Allah SWT, baik sama ada sesuatu yang khusus kepada ibadah ataupun umum amalan soleh, kita laksanakan, maka ketika itu setidak-tidaknya kita akan dapat 3 perkara. Setidak-tidaknya kita akan dapat 3 perkara. Kita datang masjid solat berjemaah. Contohnya, solat berjemaah. Solat berjemaah maghrib, kemudian duduk dengan tazkirah, nanti isya, kemudian sampai masuk isya, kita laksana pula solat isya. Jadi setelah kita laksanakan ibadah ni, ulama sebut setidak-tidaknya dia akan dapat 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertamanya, dia akan dapat keimanan yang benar-benar baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman dia akan semakin lama semakin baik. Bila dia buat saja ibadah, maka imannya semakin baik. Imam Sayyidina Umar Al-Khattab menyebutkan bahawa kita laksanakan ibadah ni, amalan soleh yang kita laksanakan ni, semakin kuat kita laksanakan amalan soleh tadi, maka semakin bercahayalah keimanan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kita makin kuat. Dia macam kita naik basikal ya. Dulu basikal yang lama tu kan ada naik dynamo. Makin kuat kita kayuh, makin kuat cahaya basikal. Macam tu lah, semakin kuat kita ibadah, semakin kuat kita laksanakan amalan soleh, maka semakin kuatlah cahaya keimanan yang menyinari diri kita kepada Allah SWT. Yang kedua. Yang ketiga. Yang kedua, bila jika mana seorang itu melakukan ibadah pada Allah SWT, melakukan amalan soleh, melakukan ketaatan, perkara kedua yang dia akan dapat, iaitu dia semakin taqarrub ila Allah. Dia semakin dekat dengan Allah. Hati dia dekat. Hati dia sentiasa mencari Allah. Allah. Ada seorang ustaz cakap, kita ni nak tahulah kita ni hati dekat tak dekat, setidak-tidaknya waktu kita makan ni, kita baca doa. Waktu kita nak makan, kita baca doa, maknanya hati tu dekat dengan Allah. Tapi lebih jelas lagi kita ni nak tahu kita ni dekat tak dekat dengan Allah, iaitu lepas makan kita baca doa. Banyak orang boleh baca doa sebelum makan, tetapi lebih ramai orang yang lupa untuk baca doa selepas makan. Sebab apa? Sebab memang sifat manusia bila dia kenyang, dia lupa Allah. Itu sebabnya peratus orang baca doa lepas makan rendah dibandingkan sebelum makan. Tapi kalau katalah selepas makan tadi dia boleh baca doa selepas makan, maknanya hatinya memang dekat sangat dengan Allah. Jadi kena ingat. Dan perkara yang ketiga, bila jika mana kita melaksanakan ibadah pada Allah SWT, perkara ketiga kita akan dapat, iaitu kita semakin takut kepada Allah SWT.
Semakin kita takutkan Allah. Apa maksud takut ni? Iaitu yang dimaksudkan takut kat sini sebut oleh para ulama, setidak-tidaknya kita berhati-hati dalam setiap langkah kita. Berhati-hati di atas segala tindakan kita, kerja buat kita. Apa sekalipun kita nak buat, dah kena berhati-hati. Contohnya kita nak pergi Giant, kita nak ambil apa yang ada dekat Giant tadi. Pertama sekali ambil hanya benar-benar keperluan. Kemudian bila kita ambil benda ni halal ke haram, bila kita ambil tadi nak ambil benda ni benda syubhat ke tak. Ni orang yang berhati-hati, salah satu tanda dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau katalah 3 perkara ni tak ada, 3 perkara ni tak ada, dia buat ibadah tapi dia tak dapat 3 perkara ni. Ulama sebut perkara yang pertama sekali masalahnya ialah keikhlasan. Masalah pertama yang menjadi punca di ketika mana kita ni melaksanakan ibadah tetapi tidak dapat 3 perkara ni, masalah yang pertama adalah ikhlas. Melaksanakan satu-satu ibadah itu tidak ada keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala. Masalah yang kedua pula ulama sebut, iaitu dia melaksanakan ibadah tadi dalam keadaan tidak berpandukan kepada ilmu pengetahuan. Mungkin disebabkan kejahilan ataupun hanya sekadar dia mengikut-ikut. Orang lain buat, dia buat. Dia tengok orang sembahyang, dia pun sembahyang. Orang akan takbir, dia akan takbir. Orang baca Fatihah, dia baca Fatihah. Orang rokok, dia rokok. Tapi dia tak tahu mana rukun, dia tak tahu mana sunat, dia tak tahu makruh, dia tak tahu mana benda yang boleh membatalkan sembahyang dia. Akhirnya kosong. Hancur. Sebabnya 3 hari lagi mak ayah masa yang ada ni gunakan sebaik mungkin untuk kita benar-benar bertemu dengan Ramadan, melaksanakan ibadah puasa betul-betul membawa kebaikan besar bagi diri kita, datangnya redha Allah, dan Allah Ta'ala letak kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah sikit sebanyak peringatan terutama diri saya sendiri dan kepada bapa semua sekali. Selamat menyambut Ramadan, selamat menyambut ataupun melaksanakan ibadah puasa. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.